Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cuba-cuba masak akan buat kuih goyang yang rangup, sedap dan mudah lekang. Kuih ini juga adalah menu terakhir bonda sebagai satu kenangan. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe sebagai motivasi untuk menghasilkan lebih banyak karya. Terima kasih. Components that you can Kuih goyang yang rangup ni kita boleh buat dan makan bukan saja pada musim perayaan, tetapi bila-bila masa pun boleh. Untuk bahan-bahan, saya menggunakan sukatan mak yang biasa. Kita perlukan 4 mak tepung beras, setengah mak tepung gandum, 1,5 mak gula pasir. Kalau nak kurangkan boleh, ambillah 1/4 mak. Seterusnya 2 mak santan. Saya menggunakan 2 biji kelapa gading dan kelapa gading ni tidaklah besar ya. Dan dicampurkan dengan 2 mak air. Seterusnya 2 biji telur, 1 sudu air kapur, dan air kapur ni adalah pilihan, tak guna pun tak apa. Tapi fungsi air kapur adalah untuk merangupkan menu kita. Seterusnya kita memerlukan sedikit garam. Seterusnya marilah kita melihat bagaimana cara membuatnya. Mula-mula masukkan 4 mak tepung beras ke dalam bekas yang sesuai. Seterusnya masukkan setengah mak tepung gandum. Seterusnya diikuti dengan 1,5 mak gula pasir. Masukkan 2 biji telur. Satu sudu kecil air kapur. Seterusnya sedikit garam. Dan akhir sekali 2 mak santan. Apabila semua bahan-bahan telah dicampurkan, kita boleh kacau adunan tersebut sehingga sebati dan elakkan daripada berketul-ketul ya. Apabila gula pasir telah mencair, nanti kita akan dapat kelikatan adunan yang sesuai ya untuk dijadikan sebagai kuih goyang yang rangup. Sekarang adunan telah sebati. Kelikatan juga sesuai, tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat ya. Seterusnya kita perlu menapis adunan ini. Kita bimbang ada bahan-bahan yang belum hancur ya. Memang di akhir tapisan terdapat bahan yang belum hancur. Jika tidak, nanti dia akan mengganggu proses untuk kita menggoreng kuih goyang kita nanti. Jika semuanya dah selesai, adalah sekarang masa untuk menggoreng dan tak perlu kita perap-perapkan lagi ya. Sebelum menggoreng, panaskan kuali, masukkan minyak agak banyak juga dengan menggunakan api yang sederhana. Acuan juga perlu dipanaskan dan di sini saya menggunakan 2 acuan yang boleh digunakan ditukar ganti. Celupkan loyang, tunggu sekejap sehingga adunan melekat pada loyang. Kemudian celup ke dalam kuali, tunggu sekejap. 1, 2, 3 dan
kita punya kuih goyang pun akan keluar daripada acuannya. Okey, kita cuba lagi sekali untuk acuan yang kedua. Masukkan perlahan-lahan, jangan terus angkat. Kalau terus angkat, itu yang akan tak jadi tu ya. Masuk dalam kuali. 1, 2, 3. Acuan tu kena rendam sekejap, lebih kurang 15 saat supaya ia panas semula ya. Kalau untuk berturut-turut pun tidak boleh lebih daripada 2 kali turutan dan kita kena celup. Okey, kita cuba lagi sebab acuan tu dah panas. Kita celup semula ke dalam adunan. Sama saja kaedah dan prosesnya. Ini yang menguji kesabaran kita tu ya. Kadang-kadang acuan belum panas, kita dah celup ke dalam adunan. Okey, kita cuba lagi dan toskan minyak. Kalau tak ditos, takut nanti kita punya adunan tak melekat. Satu, 2, 3. Adunan kita lekang daripada acuan. Kalau lekang memang seronok ya untuk membuat kuih goyang ni. Kita cuba lagi untuk seterusnya menggunakan acuan yang ditukar-tukar. Celup. 1, 2, 3. Lekang ya. Alhamdulillah. Satu, 2, 3. Lekang juga. Jadi kalau dah kekuningan kuih goyang tu, bolehlah kita angkat ya. Jangan terlalu pekat kuningnya. Takut nanti dia dah hangit, mungkin tak menarik lah ya. Jadi kaedahnya sama. Acuan panas, celupkan ke dalam adunan. Tunggu sekejap. Kemudian masukkan ke dalam kuali. Letak, tunggu sekejap. 1, 2, 3. Itulah kaedahnya. Dan panaskan semula acuan. Gilir-gilirkan acuan tu. Kalau guna satu acuan pun sama ya. Tapi dia akan mengambil masa yang agak lama sikit lah. Jadi kalau kita menggunakan 2 acuan, kita boleh merehatkan acuan yang pertama. Acuan yang kedua panas, kita boleh gunakan. Kemudian boleh gunakan acuan yang kedua, sudah rendam, kita gunakan semula acuan yang pertama. Begitulah gila-gila kita menggunakan kalau menggunakan 2 acuan ya. Jadi kerja pun agak mudahlah sedikit. Jadi dengan kaedah dan tips yang telah diberikan bagaimana untuk buat kuih goyang yang lekang, jadi kita boleh habiskan ya semua bancuan yang telah kita buat tadi. Ini adalah contoh hasil kuih goyang kita. Jadi permukaannya licin ya, tidak bergerutu, dan ini sebenarnya bergantung kepada api yang sederhana. Kalau kuat mungkin dia akan bergerutu ya. Dan juga kalau di bahagian belakangnya tiada lebihan bancuhan ya, terutamanya di bahagian belakang lah ya. Semuanya cukup elok ya, cukup sifat ya, tidak ada lebihan, elok. Jadi insyaAllah kalau dimakan mestilah dia akan sedap ya, rangup. Semua akan dapat dirasai ya. Tepungnya kita dapat rasa, kemudian kemanisannya dan kerangupannya.
Ini adalah hasil kuih goyang secara keseluruhan yang telah disiapkan tadi dan mengambil masa yang agak lama juga ya. Sekarang waktu untuk merasa makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup, terasa tepung berasnya, lemak, manis dan yang penting sedap. InsyaAllah. Menu ini juga disukai oleh seisi keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum.